Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan selamat sejahtera. Tolong buka ke Matius 7 ayat 1. Jangan hakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Jangan hakimi orang lain. Ini adalah ajaran Yesus dari atas bukit. Ini Yesus jangan hakimi. Ini adalah satu kelemahan manusia. Kita suka menghakimi orang lain. Ini satu contoh yang paling baik. Ialah dari kehidupan Ayub. Selepas Ayub telah hilang, dan semua hartanya, anak-anak dia, dan juga kesihatan dia, beberapa kawan Ayub telah datang untuk melawat dia. Dan semasa mereka berada dengan Ayub, mereka kata, ini adalah hukuman Allah. Mungkin kamu telah berdosa. Oleh itu Allah telah menghukum kamu. Maksud mereka telah menghakimi Ayub. Mereka kata kamu sudah berdosa. Ini bukan untuk hanya dalam kehidupan Ayub. Saya pernah dengar banyak kali dah. Bila seorang mendengar, ada orang kata mungkin ini adalah sebab dosa dia. Ini mungkin adalah sebab dosa keluarga. Mereka akan menghakimi orang yang sudah mendengar. Mereka akan menghakimi keluarga. Mengapa? Perasaan mereka rasa saya ini lebih baik daripada orang yang menghadapi kesusahan. Saya ini lebih baik daripada orang yang telah mendengar. Ini macam self-righteousness. Saya ini orang yang suci. Kalau kita nak mengelakkan, mengatasi kelemahan ini, untuk menghakimi orang lain, kita mesti tahu siapakah saya. Ini dalam kehidupan padri, saya langsung tak suka menghakimi orang lain. Kadang-kadang ada orang yang datang dan tanya, Pastor, macam mana dia boleh pergi ke syurga? Jadi itu bukan masalah saya. Tanggungjawab saya ialah untuk memberitakan berita baik. Itu kalau dia akan pergi ke syurga, ke neraka, itu adalah tergantung kepada Allah pada hari akhirat. Oleh itu saya memang saya tak kisah. Kadang-kadang orang datang, mereka akan bagi tahu pari, oh pastor ada dengar kah ini? Pastor ada dengar? Dia boleh cakap apa-apa pun. Saya cuba mengelakkan untuk menghakimi orang lain. Sebab pari selalu ingat, saya pun adalah seorang pendosa. Mungkin kamu tak tahu apakah kelemahan saya. Saya tahu apakah kelemahan saya. Saya tahu kalau saya hari ini duduk di saya boleh kongsi firman Tuhan dengan kamu. Kalau hari ini saya adalah seorang padri, ini adalah kurnia Allah. Allah yang telah jemput saya. Ini adalah satu pemberian daripada Allah. Bukan sebab saya, ini adalah hak saya untuk menjadi seorang padri. Saya tahu kehidupan saya yang lama. Apa yang saya telah buat, cara kehidupan saya. Macam mana Allah telah menyelamatkan saya daripada dosa-dosa saya. Macam mana Allah sedang menyelamatkan saya daripada dosa-dosa saya. Oleh itu saya langsung saya tak suka menghakimi orang lain. Tak kisahlah apa yang orang kata kepada saya. Ini tolong buka ke Isaiah 53 ayat 6. Isaiah 53 verse 6. Saya akan baca. Kita semua tersesat. Kita semua tersesat. Ini seperti domba. Dia kata kita semua
Tak ada seorang yang baik. Ini dalam perjanjian lama. Kalau kamu buka ke Romans 3, Roma 3:23, Romans 3:23. Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Ini tengok. Dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya dia tahu kita semua sesat seperti domba. Dan di sini Paulus tulis kita semua manusia telah berdosa kerana semua manusia telah berdosa. Oleh itu saya mesti ingat saya adalah seorang pendosa. Saya adalah seorang yang telah langgar perintah Tuhan. Dan sampai saya hidup dalam dunia ini, saya akan melanggar walaupun saya cuba untuk mengikut perintah Tuhan. Tapi selama saya hidup dalam kehidupan ini, itu yang bila saya rasa keselamatan saya adalah dalam Yesus melalui kurnia Dia. Tolong buka ke Efesus. Tolong buka ke Efesus. Ephesians 2 verse 8. Efesus 2:8 dan 9. Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Ini Paulus tulis. Bukan kerana usaha amalmu, supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Ini terang. Dia kata, kita telah diselamatkan. Dia kata kita telah diselamatkan dengan kasih kurnia Allah. Bukan melalui usaha amal kita sendiri. Ini kita mesti mau ingat. Itu yang Paulus dia tulis dalam 1 Korintius 15 ayat 9 dan 10. 1 Corinthians 15 9 and 10. Kerana akulah yang paling rendah antara rasul, malah aku tidak layak disebut rasul. Tengok. Dia kata ni aku tidak layak disebut rasul. I'm not even worthy to be called a disciple. Tengok siapa itu rasul? Kita tahu dia seorang yang telah bertobat. Dia tulis banyak buku-buku dalam perjanjian baru. Tapi dia kata malah aku tidak layak disebut rasul. Sebab dia telah ingat saya adalah seorang pendosa. Saya tahu apa yang saya telah lakukan kepada pengikut-pengikut Yesus sebelum Yesus menyelamatkan saya. Oleh itu sebab dia ingat, dia bersedia untuk keluar dari Jerusalem untuk memberitakan berita baik kepada orang yang masih hidup dalam dosa. Dia tak menghakimi mereka. Dia tak mengkutuk mereka. Dia bukan kata saya adalah seorang rasul Yesus. Kamu semua adalah pendosa. Bukan, dia tak menghakimi mereka. Dia nak kongsi sebab saya sudah diselamatkan. Saya harap kamu pun akan diselamatkan. Saya tahu siapakah Yesus. Saya harap kamu pun tahu siapakah Yesus, akan menerima dia. Itu yang penting. Yang kalau kita nak mengelakkan, menghakimi orang lain, kita mesti ingat saya seorang pendosa. Itu yang Yesus kata dalam sini ayat 4. Matius 7. Ayat 3 dan 4. Matthew 7 verse 3 and 4. Mengapakah kamu perhatikan selubah di mata saudaramu, sedangkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? Tengok. Mengapa kamu lihat selubah? Dia kata ni mengapa kamu perhatikan selubah di mata saudaramu? Mengapa kamu lihat dosa dia? Tapi dalam kehidupan kamu ada banyak dosa. Itu yang Yesus kata di sini sedangkan kayu balak di matamu. Ini biasa. Ini kadang-kadang kita tak boleh nampak kelemahan kita. Kita tak boleh nampak dosa-dosa kita. Senang
nampak dosa orang lain. Saya nak nampak kelemahan orang lain. Ini adalah satu kelemahan. Oleh itu kita menghakimi. Kita kata, kamu ni seorang pendosa. Okey. Ini kita satu satu sebab kita suka menghakimi, sebab kita rasa saya adalah seorang yang suci. Kadang-kadang bila saya menghakimi, bila saya kutuk orang lain, saya nak bagi tahu kepada orang-orang yang lain, saya ini lebih baik daripada dia atau mereka. Ini Pari akan kongsi dua cerita dalam Alkitab. Kalau kamu buka ke Yohanes 8. Yohanes 8. Di sini kita baca Yohanes 8. Ini tentang seorang perempuan yang kena tangkap. Seorang perempuan yang kena tangkap berzina. Tengok apa yang mereka kata ni. Mereka telah bawa perempuan yang telah berzina kepada Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, Guru, perempuan ini ditangkap ketika berzina. Jadi kami dah tangkap dia. Dia telah berdosa. Dia telah langgar perintah Tuhan. Oleh itu, mereka sudah menghakim. Menjadi hakim. Mereka sudah keluar keputusan mereka. Hukuman. Hukuman ialah dia mesti direjam. Dengan batu, dia mesti mati. Tengok ayat 7 yang akhir. Yesus menjawab mereka. Sesiapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama merejam batu kepadanya. Yesus kata, okey, saya setuju. Kalau kamu nak merejam batu, biar. Sebab itulah hukum yang diberi oleh Musa. Okey, kamu boleh merejam. Tapi tengok apa dia kata ni. Hendaklah dia yang pertama merejam batu kepadanya yang tidak berdosa. Tapi saya memang suka orang ni. Tengok apa mereka buat. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata Yesus, seorang demi seorang bermula dengan yang tertuah beredar dari situ. Tengok semua orang mereka telah membawa dia. Tak tahu berapa orang. Tapi Yesus kata, boleh? Itu adalah hukuman. Okey, kamu sudah menghakimi dia mengikut Taurat? Boleh. Tapi di antara kamu, siapa yang tak berdosa, boleh buang batu yang pertama. Mereka semua rasa, mereka semua pun adalah pendosa. Dan lain satu cerita kita baca dalam Lukas. Ini pun dah kita selalu tahu. Ini adalah ibarat seorang Farisi, seorang pemungut. Tengok ini adalah perumpamaan. Tapi kita baca di sini orang Farisi apa dia kata? Ayat 11. Luke chapter 18 verse 11. Lukas 18:11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu kerana aku tidak tamak, menipu atau berzina seperti orang lain. Dia sudah menghakimi orang lain. Dia kata, saya bukan macam orang lain. Saya orang yang baik. Inilah masalah. Bila kita menghakimi, apa yang kita tunjuk, saya ini orang yang baik. Yang lain semua orang benar. Dia kata ni, aku bersyukur kepadamu kerana aku tidak seperti pemungut cukai ini. Mula saya bukan macam orang lain, sekarang saya bukan macam pemungut cukai ini. Dia sudah menghakimi. Dia kata semua orang yang lain tak ikut ajaran Musa. Hanya saya yang mengikut ajaran Musa. Saya bukan seorang pendosa macam pemungut cukai. Tengok menghakimi. Ini kita mesti pada yang kata ni kalau kita nak mengelak, kita mesti ingat saya adalah seorang pendosa. Okey? Jangan berbanding dengan orang lain. Kalau kamu nak berbanding kehidupan kamu dengan orang lain, berbandinglah dengan Yesus Kristus. Tengok cara Yesus Kristus hidup. Cubalah untuk ikut contoh dia. Ini satu masalah kita nak
tunjuk kepada orang lain, saya ini lebih baik. Macam orang yang membawa perempuan yang mereka tangkap berzina, dan juga seperti orang Farisi. Yang kedua, bila kita menghakimi, satu tujuan ialah untuk memberitahu kepada orang lain kelemahan orang lain. Ini biasa orang yang berpengaruh, orang yang berkuasa, mereka yang selalu buat. Mereka tahu apa yang kelemahan mereka, apakah dosa-dosa mereka. Seperti yang Pari kata ni, tak ada manusia yang tak berdosa. Dalam hati, kalau kita ikut Alkitab, cemburu pun dosa, iri hati pun dosa, betul. Degil pun dosa. Bila kita makan lebih dari keperluan, itu pun dosa. Tapi ini tak ada orang yang boleh nampak. Bila kita nampak seorang yang selalu minum, dia minum kuat, kita kata, wah, dia ini yang memang orang teruk. Kita kata dia ini memang orang teruk. Atau kalau seorang kena tangkap sebab berzina, kita ingat dia orang yang memang teruk. Atau seorang penagih dadah. Ini kita boleh nampak, bukan? Kita ingat semua orang di penjara, mereka semua pun teruk. Tapi ada banyak dosa-dosa dalam hati kita. Yesus tahu. Walaupun kita boleh tutup mata orang lain, kita tahu. Kalau kita tahu saya adalah seorang pendosa, saya tidak akan menghakimi orang lain. Saya tidak akan menghakimi orang lain. Jangan, itu yang saya kata, jangan menghakimi. Jangan cuba untuk tunjuk kepada orang lain dosa orang lain. Jangan nak buat malu orang. Jangan memfitnah. Kadang-kadang kita menghakimi bukan dengan faktor-faktor yang betul. Kita dengar sana, dengar sini. Nanti bila kita menghakimi, kita memfitnahkan orang lain. Oleh itu, jangan. Dua ni self-righteous. Ini jangan kata saya ni lebih baik. Yang kedua, jangan menghakimi untuk tunjuk kepada orang lain dosa orang lain. Dan bila saya ini yang Yesus kata ni, kita balik ke Matius 7. Jangan menghakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Ini adalah ajaran Yesus. Dan kita tahu hanya seorang yang boleh menghakimi. Okey. Ini saya malah bagi tahu, ini bukan salah kalau kita menghakimi dengan hati yang baik. Kita tahu dia sudah buat salah. Macam anak-anak kita. Bila mereka buat salah, kita pun nak menghakimi kita, ini salah. Itu betul. Ini bukan sebab kita nak menghukum mereka, bukan untuk malukan mereka, bukan untuk memfitnahkan nama mereka, bukan untuk menghina mereka, bukan untuk merendahkan mereka di hadapan orang lain, sebab kita mengasihi mereka. Kita nak jaga masa depan mereka. Itu bila kita menghakimi, kita orang yang lain, mereka mesti tahu. Mereka mesti lihat kasih Yesus dalam mata kita, perkataan kita. Bila mereka nampak kasih Yesus dalam perkataan, mereka akan ambil langkah untuk mengubah cara kehidupan mereka. Kalau kita hanya nak boast, saya kata kamu ni buat jahat. Tapi kalau dengan penuh kasih Yesus, full of love and compassion, mereka mesti akan, yang ramai akan dengar. Walaupun mula-mula mereka tidak, tapi selepas itu mereka akan dengar. Mereka tahu. Dia kata, uncle tu cakap untuk kebaikan saya, auntie cakap untuk kebaikan saya, ibu bapa cakap untuk kebaikan saya. Dan kita mesti ingat, hanya seorang yang boleh hak untuk menghakimi kita. Okay, kita tolong buka ke Yakobus. Yakobus 4. Okay, mari akan baca untuk kamu. James 4 verses 11 and 12. Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah fitnah memfitnah. Sesiapa yang memfitnah atau menghakimi saudara seimannya, maka dia memfitnah atau menghakimi hukum. Jika dia menghakimi hukum, maka dia tidak lagi mematuhi hukum. Hanya ada seorang pemberi hukum dan hakim,
Hanya Dia yang dapat menyelamatkan atau membinasakan seorang. Siapakah kamu maka ingin menghakimi sesama manusia? Ini adalah satu amaran. Jangan menghakimi orang lain. Yesus kata jangan. Sebab Yesus kata, kamu ada kayu balak dalam mata kamu. Mengapa kamu nak tengok selubah kayu? Why want to see the speck when you have a log in your own eyes? Dan di sini dia terang, kita tak ada hak untuk menghakimi. Bila orang datang menghakimi, kata ni, saya tahu cara hidup dia, dia telah berdosa, jangan dengar. Jangan dengar. Kalau dia sungguh-sungguh mengasihi orang yang telah jatuh dalam dosa, dia akan berdoa, berdiam. Dia akan berpuasa dan kata, Tuhan, saya tahu, saya dengar, atau benarkah, tak benar. Walau benar pun saya berdoa supaya Tuhan akan sentuh hati dia. Sentuh hati mereka supaya mereka akan berubah. Mereka akan bertobat. Itulah cara seorang Kristian. Kita bukan dijemput untuk menghakimi orang lain. Kita dijemput untuk kongsi kasih Yesus dengan orang yang sesat. Sebab saya pun dulu sesat. Allah telah membawa saya ke dalam keluarga dia. Itu saya mesti tunjuk kasih Yesus kepada orang yang masih hidup dalam dosa. Jangan menghakimi. Bila kita menghakimi, banyak perkara yang tak baik boleh berlaku. Oleh itu, jaga. Inilah ajaran Yesus. Kita akan baca sekali dan sama ada pada akan baca sekali dari Matius. Jangan hakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.